Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai ke ayat ketiga dan keempat. Belum baca lagi kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. Benarlah firman Allah yang Maha Agung, ya. Dan memanglah tak semestinya sebut sadaqallah tu, tapi ialah tak ada apa salahnya menyebutnya. Macam kita boleh lepas baca hadis Nabi, kita kata sadaqah Rasulullah, benarlah kata Nabi, ya. Tak wajiblah, tapi benarlah kata Nabi. Kita dengar muazzin pun subuh-subuh, kita kata sadaqta, ya, sadaqta wa bararta, maknanya benarlah cakap awak tu, as-salatu khairum minan naum. Cuma situ kita tak ada sadaqallah, tak ada sadaqah Rasulullah. Kita kata anta al-muazzin, ya, muazzin tu menyedarkan kita. Bila dia kata as-salatu khairum minan naum, kita sedar, sadaqta, betul. Ya tak? Sadaqta wa bararta. Wow tu dan, barar, abrar. Apa makna abrar? Baik. Engkau telah berbuat baik. Wa bararta, telah baiklah engkau mengabarkan as-salatu khairum minan naum. Ya tak? Jadi dikata apa di sini, kita masuk kepada ayat ketiga. Ayat ini sebagai kafarah, ya. Ayat-ayat ini adalah kafarah. Walladzina, waw dengan makna dan alladzina, orang-orang yang. Kalau seorang alladzi je, kalau perempuan allati, kalau ramai perempuan tu allai, allawati, kan? Allai, allawati. Allai kita baca ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni kita jumpa, ya, illallai waladnahum, allai ataupun allawati, ya, allawati. Itu jamak kepada wanita, iaitu alladhi, allati jadi allai dengan allati dengan allawati, ya tak?
Jadi orang-orang ni di sini merujuk kepada laki-laki, iaitu suami-suami yang yuzahiruna, ya, yang menziharkan mereka, ya, yang mereka itu menziharkan, ya, min daripada ataupun sebahagian nisaihim, isteri-isteri mereka ataupun wanita-wanita mereka ataupun isteri-isteri mereka, ya tak? Nisaihim, nisa pun boleh, niswah pun boleh. Sebab itu dia ada nun niswah dipanggil, ya tak? Kalau kita baca hunna yadhhabna, itu nun niswah, ya tak? Antunna tadhhabna, itu nun itu dipanggil nun niswah. Jadi ada juga ta'nis, ada juga nun niswah, ya tak? Ada ta'nis, ada nun niswah. Ta'u ta'nis tu macam qalat, itu ta'u ta'nis, qalat, ja'at. Tapi di sana itu ta'u ta'nis. Yang ini nun niswah yang masuk kepada isim, ya, nun niswah. Taib. Jadi itu kita ada perkataan nisa, kita ada perkataan niswah yang menyamakan dari sudut haram, berenak-enak dan bersedap-sedap, ya, isterinya dengan ibunya, ya, itu dipanggil zihar. Dia sebut zihar itu dipanggil apa? Zikru al-juz'i wa iradatul kulli. Zikru al-juz'i mana sebut sebahagian tapi kehendaknya semua. Semua dia nak haramkan isterinya, ya, dia nak haramkan isterinya, dia sebut sebahagian tapi kehendaknya dia hendaknya semua. Dia nak mengharamkan dirinya daripada bersama dengan isterinya, bersedap-sedap dengan isterinya, dengan dia menyebut sebahagian. Itu dipanggil, maknanya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Itlaq al-juz'i maknanya disebutkan sebahagian tapi kehendaknya adalah semua. Iradatul kull, itlaq al-juz'i wa iradatul kull, ya. Itlaq maknanya disebut juz'i, satu juzuk, tapi kehendaknya wa iradatul kull, kehendaknya semua, ya. Apa nak jadi? Thumma ya'udun. Thumma, kemudian. Ada ya'udu, id. Apa makna id? Kembali, kan? Orang kata Idul Fitri, kembali. Fitrah, suci, bersih kerana terampun dosa masa berpuasa tu, Idul Fitri. Jadi id daripada ada, ya'udu, ada ya'udu, kembali makna bertaubatlah, kembali maknanya bertaubatlah, ya. Ada ya'udu, ud, ya, ud, ya, kalau seorang ud, kalau ramai udu, ya. Kalau perempuan udi, gitu. Jadi maknanya mereka kembali. Apa tanda merekanya? Ada ya di depan, waw nun di akhir. Ya tu dia, third person, tapi dia bukan dia seorang, ramai. Tambah waw nun, jadi mereka kembali. Lima qalu, li, bagi, ma, apa yang qalu telah mereka kata mereka itu untuk mereka haramkan diri mereka bersedap-sedap dengan isteri bagaikan haramnya bersedap-sedap dengan ibu. Jadi mereka kembali. Lima qalu, maknanya mereka itu menyesal dan nak tarik baliklah. Apa jalan keluar? Jadi qalu tu mereka berkata. Kalau ia berkata qala, kalau ia berkata ialah qala. Mereka berkata qalu. Kalau katakanlah qul, perkataan qaulan, mulia, karima, ya tak? Qaulan karima, perkataan yang mulia itu qaulan karima, ya tak? Perkataan yang berat, qaulan thaqila, ya, qaulan thaqila, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, perkataan yang lembut.
qaulan layyina, faqula lahu qaulan layyina. Wahai Harun, wahai Musa, pergi jumpa Firaun, dakwah dia, katalah dengan kata-kata yang lemah lembut, qaulan layyina. Ya tak? Peringkat dakwah, peringkat dakwah. Adapun peringkat kemusnahan, itu lain lah. Ya, peringkat memusnahkan, ya, itu lain. Tapi peringkat dakwah, mana boleh dakwah marah-marah. Ya, dakwah tu kena lembut-lembut. Dan adapun peringkat berperang, peringkat makna binasa, itu tak ada lembut, mana pula namanya, ya tak? Jadi perkataan dipanggil qaulan. Qala yaqulu qaulan, ya, qala yaqulu qaulan. Maka jalan keluarnya pertama maka tahrir, memerdekakan, membebaskan. Kalau pembebasan wanita apa? Tahrirul mar'ah, women's liberation, ya, women's lib ataupun women's liberation, Arab panggil tahrirul mar'ah. Ada satu medan namanya Medan Tahrir di Mesir yang bergolak tu kan, Medan Tahrir. Apa benda medan tu? Medan itu di mana seorang wanita berdiri pada tahun 1952 dengan ramai-ramai wanita yang lain, lalu dia buka tudung dia sebagai tanda pembebasan wanita daripada kongkongan. Ya. Jadi sampai tempat itu dia dinamakan Medan Tahrir. Walhalnya suatu medan yang mencabar hukum Allah lah. Tahrir tu, tahrirul mar'ah, women's liberation, ya, daripada religion dan sebagainya, ya. Jadi dia buka tudung dia. Sebab itulah maka kita tengok filem-filem Mesir selepas itu, selepas 52 tu bagaimana? Bukan lagi tudung di tanggirnya. Ya tak? Lebih daripada tudung tanggirnya, ya tak? Ya tak? Itu ya tak? Goyang kepala kita, ya tak? Ya tak? Goyang kepala, ya tak? Ya tak? Jadi na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi tahrir daripada harrara yuharriru tahrir, ya. Harrara yuharriru tahrir, fa'ala yufa'ilu taf'il, qaddama taqdim, akhara ta'khir, ya, ta'khir. Sebab itu kita ada jamak ta'khir. Ini harrara yuharriru tahrir, pembebasan, liberation, ya tak? To liberate maknanya pembebasan, membebaskan, memerdekakan. Raqabah, hamba. Raqabah ni asalnya ni, ya tak? Raqabah ni maknanya ni asal makna raqabah. Unuq ni, ini unuq, a'naq, ya, yang kita dengar inna ja'alna fi a'naq. Kan ada leher, ada tengkuk. Leher sini, tengkuk sini. Arab pun ada apa? Arab di sini raqabah. Ya, di sini raqabah, tengkuk. Di sini dipanggil a'naq. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, kami jadikan pada leher mereka ada belenggu. Aghlal tu belenggu, pasung. Ahli neraka tu itu dipasung, ya, ahli neraka tu dipasung begitu, ya tak? Jadi ada perkataan raqabah, kan Tuhan kata fakku raqabah, surah Al-Balad kan, la uqsimu bihadzal balad, ya tak? Di ujungnya ialah fakku raqabah, bebaskan, ya tak? Jadi raqabah ni tengkuk asalnya di belakang ni, dia kinayah, dipanggil kinayah. Kinayah ni simbol lah, boleh kata simbolik kepada hamba. Sebab hamba tu macam dipegang tengkuknya, tak boleh ke mana dia. Tak boleh ke mana dia, dibelenggu hamba ni. Kan macam mana layanan, ya tak? Macam mana layanan tuan kepada hamba. Kan? Diam katanya. Maknanya awak adalah hamba tebusan dalam rumah ni. Rumah sidik sigaraga lah, kan?
Jadi makna baru disedar yang dia tu hamba, ya tak? Kalau tidak kau main lagi, tak adil katanya. Dia tu dah kena jual. Ya tak? Dia lupa yang dia dah kena jual, dah jadi hamba tebusan dalam rumah ini, ya tak? Jadi raqabah, ya. Maka bebaskanlah seorang hamba. Tahrir raqabah. Tahrir itu pembebasan lah. Raqabah tu tengkuk, iaitu simbol kepada hamba yang dipulih tengkuknya, ya. Leher di bawah, ya. Ini a'naq, tengkuk di atas. Ini dipanggil raqabah, ya. Min qabli an yatamassa, min daripada qabli, sebelum. Sebab itu kita ada sunat qabliyah, makna sunat sebelum, ya nak, sunat sebelum. Kalau sunat selepas, ba'diyah, yang orang selalu sebut amma ba'du. Adapun selepas itu, selepas itu tu apa? Selepas alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, begitu. Amma ba'du, adapun selepas itu, selepas alhamdulillah wassalatu wassalam, kan? Selepas itu, itu yang dikatakan amma, itu makna adapun. Amma ba'du, adapun selepas itu, faya ibadallah ittaqullah, ya tak? Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, ya tak? Jadi ba'du tu ba'diyah, ba'diyah selepas. Sebelumnya qabliyah, qabli sebelum, an bahawa, bahawa. Kalau in, jika, kalau in barulah jika. Inna, sesungguhnya. Kalau panjang, inna, sesungguhnya kami. Ini saya bagi ni memanglah menjemukan, tapi inilah dianya supaya ada perkembangan penguasaan. Tak ada serupa je, nada je, tapi tak ada apa dapat, misalnya, kan. Sebab saya pun kadang-kadang kesian ada surau-surau yang bila kita pergi tu, tunggu je siapa boleh jadi imam. Yang ada tu kutai-kutai dah. Kutai ni maknanya tobin lah, renta dah. Takkan tak boleh jadi imam lagi. Jadi orientasi kita tu, kita tidak ada pembelajaran interaktif, satu hala je, yang tak ada daripada bawah. Yang kuat cakap tentang interaktif ni Cikgu Zabidi lah, ya tak? Demo orang pendidikan, Kementerian Pelajaran. Memang perlu ada tu. Kalau tidak, kita ngaji je, apa benda yang kita dapat tak keluar balik, input je macam tokar ngisi minyak je. Nak ke mana weh? Tak ada ke mana, ngisi je. Itu lepas, ya tak? Bocor. Jadi tu yang saya buat waktu tu. Apa in, apa inna, ya tak? Apa an, supaya kita tu dapat, setelah setahun tu kita nampak dah apa benda dia. Dulu memang kita tak tahu apa, tengok apa tikus, tengok besi. Sekarang tak ada dah, ya tak? Taib, perkataan yatamassa, ini ada kalau orang mengaji tajwid apa ni? Mat lazim, laju je. Memang orang yang maknanya tajwid ni tuan-tuan, gerak-gerak, tidur terus tanya, terus boleh jawab. Tu dallin, mat lazim. Kita terus keluar. Kalimi, ya tak? Mat lazim, kalimi, ya tak? Kalimah. Jadi apa asal kalimah? Massa yamussu. Massa yamussu, maknanya apa? Pegang. Ingat dalam Quran ada tak perkataan massa yamussu? Quran kan, la yamussuhu illal mutahharun, kan? Tentang Quran kan? Tentang Quran dalam surah apa ya? Surah apa tu? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pegang Quran melainkan orang yang telah dibersihkan. La yamassuhu illal, rasanya surah, siapa ingat? Kan Waqiah bukan, tapi surah tu common lah, biasa kita baca, ya. Surah Kahfi. La yamassu, jadi massa yamussu maknanya pegang, sentuh. Jadi di sini sebenarnya dia sentuh tu simbol kinayah kepada setubuh. Bahasa Quran tu dia bahasa yang berlapik. Bahasa Quran tu bahasa yang berlapik, cukup hebat, ya, lapiknya tu, ya. Macam kita kata contohnya Quran sebut nisaukum harthul lakum,
Itu cukup, kinayahnya cukup tepat. Wanita isteri-isteri kamu itu adalah harthun, sebagai kebun, ladang, cucuk tanam untuk mendatangkan hasil. Ya tak? Jadi nisaukum harthul lakum, wanita-wanita isteri-isteri kamu itu adalah ladang, cucuk tanam, kebun yang mendatangkan hasil. Ya tak? Maka fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah kebun kamu. Apa kebun tebiau ataupun payah nak pergi, ngapa senawa tu? Senawa. Senawa dekat juga, ya tak? Atas lagi. Ada ke atas lagi entah, sementara. Mana ada sementara, ya tak? Entahlah. Jadi kalau seorang isteri dah berkahwin dengan suami, seorang di Seremban, seorang di Pulau Pinang, 8 tahun kopi tu, kebun apa nama? Pasal carrier nombor 1, ya tak? Carrier nombor 1. Baik, balik kita massa ya musu. Jadi daripada massa timbullah perkataan massa, yatamassa. Maknanya sebelum nak sentuh, sebelum nak pegang, kena kafarah, hapuskan kesalahan, dosa dengan tahriru raqabah. Itu jalan satu, ya tak? Min qabli an yatamassa, sebelum keduanya sentuh menyentuh, ya tak? Sebelum keduanya maknanya sentuh menyentuh, pegang memegang. Kalau tidak, no, tak boleh, tak dibenarkan. Sehinggalah dia menjelaskan kafarah itu, ya tak? Ada soalan? Ada perkataan yang susah? Jadi boleh, maknanya dia tarik balik cakap dia, boleh. Itu terjemahan bebas, terjemahan boleh tarik balik zihar itu, tetapi maknanya dengan kebayaran denda, dengan bayaran denda boleh tarik balik. Maknanya ya'udul kalam, dia tarik balik cakap dia, ya'udul kalam, dia tarik balik cakapnya. Cuma perkataan ya'udu ni dia lazim. Makna lazim tu ialah dia tidak perlu kepada penyambut, dia kembali, begitu. Bukan dia mengembalikan. Kalau dia mengembalikan, yu'idu, wa huwa, kan Tuhan itu dikatakan yabda'u wa yu'idu, mengembalikan, menarik perkataan. Jadi dia kena guna perkataan yu'id, tapi di sini dia sendiri bertaubat, dia sendiri nak kembali, itu ya'udu, dia lazim, dia bukan muta'addi, apa nak sebutnya, bukan perbuatan melampau, perbuatan yang tidak melampau. Taib, ini semua zalikum tu'adzuna bihi. Zalikum tu macam zalika lah. Demikian itulah kamu. Demikian itulah kamu. Kamu ni ta di depan, ya tak? Kamu ta di depan, lepas tu ada waw nun. Kamu semua wa'adha, diberi nasihat, diberi pengajaran, diberi pengajaran, diberi nasihat. Tu'adzuna, daripada perkataan wa'adha. Wa'adha, daripada wa'adha timbullah mau'izah, pengajaran, ya tak? Pengajaran, nasihat, ya, itu dipanggil maknanya tu'adzuna bihi, dengannya, ya, dengannya, dengan maknanya pembebasan hamba itu. Lalu wallahu bima ta'maluna khabir. Wow, dan Allah bima bi itu apa? Dengan apa yang, tuan-tuan, kalau katalah tiba-tiba ada orang baca wallahi bima ta'malun, apa jadi? Wallahi, sumpah jadi demi Allah. Tengok tu, kerana baris ni tadi, ya tak? Kerana baris ni tadi, wallahi bima ta'maluna khabir, ya tak? Demi Allah, ya tak? Ini dah, dan adalah Allah, disebut adalah tu. Adalah tu sebenarnya menggambarkan mubtada', ya, itu menggambarkan dan bermula Allah itu. Orang lama kalau diterjemahkan kitab dia, dan bermula Allah Ta'ala itu, itu dipanggil waw ibtida' ataupun mubtada', mubtada' permulaan, dan bermula Allah itu, ya.
Waw ibtida dipanggil, ya tak? Waw permulaan. Dan bermula Allah itu, ya. Tu orang lama lah. Bima dengan apa yang ta di depan waw nun di hujung, kamu semua ta'mal. Apa yang semua kamu amalkan, apa yang semua kamu kerjakan, lakukan, iaitu zihar itu, Allah Ta'ala itu khabir, amat teliti, mendalami apa yang kamu buat ni, amat mendalami, amat teliti, amat maknanya pakar. Khabir ni zaman sekarang dipanggil pakar, experts, ya, khabir. Jamaknya khubara, macam alim, ulama, faqih, fuqaha, faqir, fuqara, khabir, khubara. Jadi golongan yang expert tu, golongan pakar itu dipanggil khubara, ya, min Almania misalnya, daripada Jerman, min Yaban, daripada Jepun, dipanggil khubara min Yaban, ya tak? Sebab orang Arab ni, Arab Mesir, Arab Syria ada kepakaran lah. Arab lain tu susah sikit, agak selesa, agak kurang kepakaran. Tapi Arab yang agak struggle, Arab Mesir ramai dekat NASA, ramai dekat maknanya kita kata aeronautik, siapa semua ni, otak bijak. Tapi balik Mesir tak jadi apa, niaga karipap lah. Niaga karipap pula dah, niaga lah kan, tepi-tepi jalan. Jadi NASA ambil demo sebab demo dah belajar di Amerika, tak? Begitu jugalah Syria pun Arabnya bijak, tak? Palestin terutamanya lagi hebat, Palestin lagi hebat. Itu semua yang tinggi tu. Kurdi punya orang lagi hebat. Ini di antara orang yang otak bijak ni, ya, di kalangan demo di sebelah sana, ya. Jadi katanya khabir adalah amat mendalam, amat teliti, amat pakar atas apa yang kamu semua buat ni, ya. Itu option pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, faman lam yajid, maka man, sesiapa yang lam, tidak, yajid, mendapati. Apa asal yajid? Jadi wajada yajidu, ya, wajada yajidu. Asalnya yajidu, bila masuk lam yajid. Macam walada ya yalidu, masuk lam yalid, kan? Walada melahirkan anak, walada ataupun beranak, lebih tepatnya beranak, walada. Yalidu, lam yalid, tidak ia beranak, dal tu mati kan, lam yalid. Di sini lam yajid, daripada wajada yajidu, ya, wajada ya yajidu, maknanya lam yajid, tidak mendapati, tak jumpa, dah tak ada misalnya kan, dah tak ada. Pilihan kedua ialah kafarah. Yang kedua pilihannya siyam, puasa. Apa perkataan lain? Siyam, saum, ya, nawaitu sauma ghadin, kan? Saum pun boleh, siyam pun boleh. Dua-dua tu perkataan sama makna. Daripada apa asalnya? Soma yasumu, ya, soma yasumu, sum, berpuasalah. Kalau dah ramai, sumu, ya, sumu li ru'yah wa aftiru li ru'yah. Sumu, berpuasalah kamu semua lantaran melihat, ya tak? Jadi tu yang ada ru'yah dan adanya falak, ya. Jadi kita ada sama yasumu, siyam, sama yasumu, saum. Fasiyamu syahrain, 2 bulan, ya. Kalau 2 rakaatain, 2 mata, ainain, 2 telinga, udhunain, ya, 2 telinga ialah udhunain, ya tak? 2 bibir, syafatain, alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain. Rajin kita baca Quran dan menghafal Quran, senang belajar bahasa Arab. Jadi kena kurangkan handset, kena banyak pegang Quran. Na'udzubillah, sekarang ni itulah rupanya, ya, yang melanda kita, ya tak?
Dalam handset ada Quran lega lah. Tapi masalahnya lain yang dicari dah. Kuih tu kuih. Kalau Qurannya cikgu tak ada kuih dah. Kejap je lah kuihnya dah. Ini banyak benar nak tengok gambar. Ni ngantor. Ya Allah. Makan persembor tangkap gambar. Makan cakotiau tangkap gambar. Lepas tu ngantor. Letih aku. Macam letih lah, memang letih tu ialah generasi kita pula dah. Nah. Maka dua bulan ni dah. Arab dengan orang putih dia ada beza dia antara bulan yang kita nampak dengan bulan yang kita kira. Bulan yang kita kira syahrun. Bulan yang kita nampak qamar. Bulan yang kita nampak ialah qamar. Arab orang putih bulan yang kita nampak moon. Bulan yang kita kira man. Orang Melayu sama Melaka. Yang dikira pun bulan, yang nampak pun bulan Melaka. Jadi di situ kita kurang lah. Tapi ada tang lain kita lebih. Alung, angah, kan? Alang, utih, handok. Itu Arab ngelin. Arab ngelin, orang putih pun ngelin kan? Demo pun tak ada. Demo small brother, big brother, elder ya tak? Elder brother and apa? Younger brother tak? Demo tak ada tu. Alung, angah, uda, utih, anjang apa semua tu. Kita atur ya. Tapi daripada kita mengatur tu, itulah dia, kita dah nampak ranking, nampak dia punya level. Baru kita tahu pengiktirafan tu sebenarnya. Kan? Itu pengiktirafan. Kalau dah panggil nama je, tak mengiktiraflah dia sebagai abang. Panggil nama je, tak adalah mengiktiraf dia sebagai abang. Macam suami dipanggil dengan nama je, tidaklah mengiktiraf dia sebagai kekanda adinda, tak ada. Ya tak? Kena pula tak boleh suami bercakap. Ya tak? Tak betul itu katanya. Ya, langsung terdiam kawan. Baru kawan nak bercakap. Ya tak? Ada kes suami baru nak bercakap depan suami. Kena tengking di isteri. Ya tak? Tak betulnya, tak penama cakap tu, gagap lah, yalah saya yang bercakap. Betulnya tak? Dia langsung suami, sian. So, kawan baru nak berkreatif, langsung tak dapat. Mana ngira kan, ya tak? Masing-masing ada, ya tak? Habuan masing. Ada dapat suami yang pendiam, isterinya talkative, banyak cakap. Suami dah tak ada cakap sudah. Kenapa? Kalau cuba bercakap, isteri dia henti kalau belabun, katanya kan tak betul lah pun. Langsung tak berlapun. Balik cerita kita ya. Jadi kalau bulan yang kita kira syahrun, kalau yang kita nampak qamar. Kalau anak bulan hilal. Kalau bulan penuh badar. Kalau bulan penuh ialah badar. Ya tak? Kalau bulan penuh ialah badar. Kalau anak bulan hilal. Ahillah. Jamaknya ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah tu anak bulan. The crescent maknanya crescents maknanya jadi anak bulan ni adalah untuk kiraan, ya tak? Kemudian kita ada perkataan mutatabi'aini. Selepas sahabat orang panggil apa? Selepas sahabat tabi', ya tak? Selepas tabi' maknanya ada selepas sahabat orang panggil tabi'. Kalau dah ramai tabi'in, ya tak? Orang panggil tabi'in, maknanya the followers, ya tak? Yang mengikut di belakang, ya tak? Dia yang mengikut di belakang dipanggil tabi'in, ya tak? Sebab itu orang yang mengikut dipanggil tabi', yang kena ikut dipanggil matbu', ya? Matbu', ya? Ada dalam nasyid, ya, al-matbu' ada dalam nasyid, ya tak? Jadi orang yang mengikut tabi', kalau dah ramai tabi'in. Jadi mutatabi'ain ni maknanya berturut-turut, berikut-ikut. Puasa 2 bulan tu tak boleh ambil 10 hari bulan ni, 10 hari pula bulan depan, tak boleh. Dia kena berturut-turut. Tak boleh putus kecuali dia ada masalah tiba-tiba, ya tak? Ada masalah tiba-tiba, dia sakit kuat ke apa ke, itu lain. Kalau dia saja-saja nak putus, kena start all over again. Walaupun dah sampai ke hari yang ke 59
Dah sampai hari 59, satu lagi, sehari je lagi. Tiba-tiba dia wakaf di situ, wakaf cek ya tak? Dia kena start daripada awal balik, all over again, ya tak? Patah balik, kena start balik. Siapa suruh buat kerja tak semiok? Jangan buat, ya tak? Jadi itu yang dikatakan mutatabi'an. Yang boleh dimaafkan kalau dia sakit yang kuat. Kalau sakit yang biasa tak maaf lagi. Kalau sakit yang kuat yang menghalang puasa, ya tak? Jadi kalau tak buat begitu, tak boleh. Sebab itu dia kata min qabli an yatamassa, macam tadi jugalah. Ya, sebelum ia menyentuh, bersentuh dan berpegang-pegang, arti kinayah kepada setubuh. Yang ketiga, faman lam yastati', man, siapa yang lam, tidak ia mampu. Yastati' maknanya mampu. Daripada asalnya apa? Istata'a yastati'u, ya, istata'a yastati'u, ya, istata'a yastati'u. Faman lam yastati' ni masyhur dalam hadis mungkar, mencegah mungkar. Man ra'a minkum munkara, siapa nampak mungkar, fal yughayyirhu, hendaklah diubah kemungkaran itu. Bila kita ubah kemungkaran dengan cakap, bukan pembangkang, ya, jangan kata pembangkang, itu tuntutan syarak. Setengah orang kata apa lemika ni, ya tak, cakap kopi tu, ini dah benda yang mungkar, takkan teman tak boleh bercakap. Tuhan suruh, Nabi suruh cakap, fal yughayyirhu, kena ubah kemungkaran, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam kalau tak berupaya, tak mampu, fabilisanihi, dengan lidahnya. Fa illam yastati', kan banyak kali lam yastati'. Dan juga dalam ayat yang berkaitan dengan haji, wa adzim fin nasi bil haji, itu termasuklah wal hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila, istata'a yastati'u, asalnya ada ya, yastati'u. Syekh, asalnya ada ya, Syekh. Jadi yastati'u tu Syekh ada ya, ta ya ain. Tapi bayangkanlah bila masuk lam, apa kesannya kepada u tu? Lam, apa kesan kepada yastati'u? U tu apa kesannya bila masuk lam? Di jazam dia jadi mati. Udahlah mati. Kan ya tadi pun mati. Yastati' tu kan ke ya-nya pun mati. Jadi ain pun mati, ya pun mati, kan? Yastati'u, kan? Yastati' ya mati, ain pun mati. Apa nak buat? Buang satu. Nak buang yang mana? Ya. Ngapa buang ya? Pasal dia huruf sakit. Dia panggil huruf apa? Illah. Huruf illah. Illah. Orang kata pencen. Pencen sakit. Dia tak patut pencen lagi. Dia tak patut pencen lagi. Tapi itu kita kata yang kita sebut huruf illah tu, alif, waw dan ya tu, huruf illah. Illah tu sakit. Dari situlah pencen illah. Tapi kita kata ilat. Itu biasalah pewarnaan tempatan, ya, local coloring, ya, dalam bahasa, ya. Jadi tak mampu juga nak puasa, pasal tak larat dia, cenderoyong dia, ya tak? Sakit, ya tak? Maka it'am, bagi makan. Kalau makanan ta'am, ya, kalau makanan ta'am, memberi makan it'am. Sita apa sita? 6. Kalau sita 6, sitin 60. Tu dia. 600 gram kali dengan 60. 36 kilo, ya. 600 gram kali dengan 60. 600 gram kali 60. Ada 36 kilo. Ya. 600 gram. 36,000 maknanya 36 kilo lah. 36 kilo berat. Jadi sekampik 10, 36. 36, ya tak? Jadi maknanya sekitar 3 kampik dah 30 kilo, tambah lagi 6 kilo, ambil 40 terus. Ya tak? Itu yang pilihan yang ketiga setelah tak mampu yang kedua.
kali pula dengan RM30 bagi 10 kilo tu. 10 kilo tadi katalah 40 kilo kali dengan RM10, 400 lah. 400 lah kena keluar duit untuk bagi makan orang fakir miskin ni tadi, ya tak? 600 gram tu pasal secupak. 600 gram tu pasal secupak, ya tak? Maka bagilah makan kepada 60 fakir miskin, sitina miskina. Payahlah pula nak mencari orang miskin misalnya. Tak apa. Kita bagi orang yang sama tiap-tiap hari. Kita bagi orang yang sama tiap-tiap hari, ya tak? Ya. Ramai ada miskin. 3,600 kira miskin, pendapatan sebulan ni tak. 3,600 ke bawah dikira miskin. Kalau nak kiranya boleh. Pasal maknanya kita kata sitina miskinan itu. Boleh, lamsam boleh. Boleh, tercapailah maksud daripada kehendak itu. Maka hukum yang 3 ni zalika, ya tak? Demikian itulah litu'minu billah, untuk kamu tu'minu, beriman dengan Allah dan Rasul. Kalau nak beriman dengan Allah Rasul, itu kena buat. Ya tak? Itu penting, nak beriman dengan Allah Rasul ke tidak, ya tak? Wa tilka hududullah. Demikian itulah dia hudud. Hudud ni jamak kepada had, sempadan. Had, sempadan. Orang Melayu sebenarnya dia guna perkataan had itu Arab. Had, Arab kata haddun, jamaknya hudud. Ya, haddun jamaknya hudud. Haddun jamaknya hudud. Itulah dia had, sempadan Allah. Dan orang yang engkar, walil kafirin azabun alim. Dan bagi kafirin, orang-orang yang, apa tanda orang-orang yang? Ada ya nun. Kalau seorang je kafir, ya tak? Kalau seorang je kafir. Kalau perempuan kafirah, ya. Kalau perempuan ialah kafirah, ada ta marbutah. Dipanggil ta, bukan ta taknis. Ta taknis tu kalau yang maftuhah, ta yang terbuka, macam qalat, zahabat, itu ta taknis maftuhah. Tapi kalau ta marbutah, yang tertutup, yang terikat, simpoi, itu dipanggil marbutah. Jadi bagi orang-orang kafir itu dikenakan mereka dengan azabun alim. Azabun alim itu mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Maknanya mubtada dia asalnya azabun alimun lil kafirin. Itu mubtada'nya azabun alimun lil kafirin, khabarnya. Tapi oleh kerana mubtada'nya nakirah, dibelakangkan. Boleh mubtada' dibelakangkan bila mana mubtada' itu nakirah. Maka lil kafirin azabun alim, azab yang pedih. Ada soalan tentang perkataan? Sila. Ya. Itu istilah. Maknanya hukum hudud itu istilah. Istilah iaitu kesalahan-kesalahan tertentu dan hukuman-hukuman tertentu. Itu istilah. Adapun yang di sini pada sudut bahasa. Hudud di sini pada sudut bahasa, bukan pada istilah. Yang dikatakan istilah itulah kesalahan-kesalahan berupa arak, minum arak, berupa zina, berupa qazaf, itu dipanggil kesalahan tertentu, ya tak? Dengan hukuman yang tertentu, berupa rejam, berupa sebatan 100, berupa sebatan 80, berupa sebatan 40, itu dikatakan itu hudud. Maknanya, dan sini bukan, di sini hudud dengan makna bahasa, dengan maksud bahasa, had, sempadan, bukan yang di sana tu. Yang di sana tu itu istilah. Maknanya kita kata undang-undang hudud ialah istilah. Yang di sana tu istilah, yang di sini dari sudut bahasa sahaja. Ya tak? Saya ambil contoh gini lah. Hai, semua pakat duduk bawah kemah je ni, dah semua satu mazhab ke? Itu bahasa. Sebab mazhab ni dia reference kepada fiqah. Dia mau duduk bawah kemah je.
Tapi maksud saya guna perkataan semuanya makan, nampaknya semua makan tempoyak masak je ni, tak? Orang ni bawa tempoyak masak, orang ni bawa tempoyak masak. Satu mazhab. Satu mazhab. Maknanya itu satu mazhab dari sudut bahasa, bukan dari sudut istilah. Mazhab dari sudut istilah ialah maknanya kita kata yang membina pemikiran mereka daripada nas, melahirkan kita kata pengikut-pengikut yang diterjemahkan dalam bahasa orang putih dipanggil school of thought, ya tak? School of thought. Adapun kita kata mazhab dari sudut bahasa je adalah maknanya kita kata orang yang berbuat benda yang sama. Semua satu mazhab ni, ngapa semua bawa tempoyak masak? Contohlah ni, ya tak? Contoh, ya tak? Lain? Macam mana Ustaz kalau orang yang berzina tapi dia tak tahu hukum zina? Tertanggunglah dia pasal, tapi ialah ada kemaafannya pasal dia tak tahu. Patutnya ada lah dalam pra-perkahwinan, kursus modul tu masuk lah, ya tak? Tentang zihar dan sebagainya. Ya, kena ada lah supaya boleh dimasukkan. Cuba cadangkan masuk dalam tu, ya tak? Dalam modul pra-perkahwinan. Apa pula saya cadangkan, kena lah. Ini kita kena ni lah, kita kena tengok siapa dia yang menyusun silibus supaya dia memasukkan benda-benda opini lah. Ya tak? Perlu ada. Jadi ada maaf lah kalau langsung tak tahu tu, maksudnya ada maaf. Tapi dia ada dosa tak mengaji lah, dia ada dosa tak mengaji. Tetapi itu maaf tu bagi orang yang maknanya kita kata baru dengan Islam. Kalau yang dah lama dengan Islam, dia kena juga bayar. Dah lama dah dia dengan Islam, kutil dah, daripada renik lagi, ya tak? Jadi bayarlah dia, ya tak? Puasa pun puasa lah, tak puasa pun carilah 36 kilo. Berat, ya tak? Atau dia tak bayar tadi, dia dah bersama dengan isteri dia, ya tak? Tak adalah zina pula, tetaplah isteri dia, ya tak? Tapi dalam keadaan dosa lah, bersama dalam keadaan tak dapat pahala, bersama dalam keadaan tak dapat pahala. Kalau dia baru tak tahu langsung, dimaafkan lah. Tapi kalau dah lama, patutnya tahulah masalah zihar ni. Dia tentu ngaji Quran. Itulah masalah kita ngaji Quran pasal taranum je, tajwid je, haram nak tahu hukumnya. Itu masalahnya, tak? Itu masalah. Baik, kita berhenti dekat muka surat 8 di atas tu, walladzina yaquluna linisaihim antunna muharramatun alaina. Yang ini kita dah baca sebenarnya, tetapi maknanya kita akan ambil daripada situ, ya. Kita akan ambil daripada situ, ya tak? Ini soalannya ada kaitannya dengan yang ditanya oleh Cikgu Zabidi. Maknanya kalau sekadar menyama-nyamakan tapi tak ada niat untuk mengharamkan, tak ada masalah. Ini mengharamkan, Syekh. Antunna muharramatun alaina. Kamu tu haram ke atas kami untuk menyentuhnya, sebagaimana haramnya kami menyentuh ibu kami untuk berseronok-seronok. Jadi dia kena ada kaitannya dengan maknanya kita kata mengharamkan berseronok-seronok sebagai isteri suami. Adapun bila Mika punya jari Mika, ya, renik benar apa mak teman, itu tak apa. Wela, jari hantu Mika, ya tak? Ada pula bengkok sikit, ya. Ngalau kempoh teman, tak apa. Ini kita kaitkan dengan muharramat yang ke mana kita mengharamkan untuk berseronok ni tadi. Itu baru timbul masalah zihar, ya tak? Itu yang dikatakan antunna muharramatun alaina. Antunna tu ialah kamu semua, iaitu isteri-isteri. Anti, antuma, antunna. Muharramat maknanya diharamkan. Muharram maknanya diharamkan, alaina atas kami. Dia buat perisytiharan begitu. Ka zuhuri ummahatina, seperti belakang ibu-ibu kami. Adanya suami isteri kan, biasalah. Bila tidur tentu berpeluk, kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang. Diharamkannya pula dah. Diharamkannya, ya tak? Bantai peluk, ya. Bantai peluk, ya tak? Diharamkannya. Thumma yandamun, nadima yandamun. Nadima yandamun apa?
menyesal, regret, ya tak, menyesal, ya tak. Kemudian yawadduna, wadda, yawaddu. Biasa tak dengar perkataan mawaddah? Ada kan? Mawaddah. Apa makna mawaddah? Suka, sayang, ya tak, suka, sayang. Wadda, yawaddu, mawaddah. Maknanya suka dan sayang. Sayang, ya, dan suka untuk ibtal. Ibtal. Cuba buang alif tu. Membatalkan, ya, dia nak membatalkan maqalu, apa yang telah mereka kata. Jadi dia nak ibtal, dia nak batalkan, ya, dia nak batalkan, ya tak. Yawaddun maknanya mereka itu suka untuk membatalkan apa yang mereka kata. Maka macam mana nak baca? Yajibu alaihim kafaratun. Cuba baca. Yajibu alaihim kafaratun wahya itqu raqiqin min qabli an yata'ashara mu'asharatal azwaj. Mu'asharatal azwaj. Kalau letak baris cikgu, azwaji lah. Azwaji mudaf ilaih, ya. Mu'asharatal azwaji, ya. Perenggan pertama tu. Hadzal hukmu alladhi syara'ahu Allah lakum wa dia kata huwa zajrun lakum litatruku hadha tahrima linisaikum wallahu khabirun bikulli a'malikum. Bikulli a'malikum. Itu baca kulli, baca a'mali, semua tu ada sebab, ada pasal. Jadi nak tahu kan ngapa baca baris bawah, ngapa baca baris atas, itulah peranan nahu. Itulah dia mengaji nahu tadi, ya tak? Jadi wajib, yajibu tu maknanya wajib. Yajibu daripada wajaba, ya, yajibu. Macam tadi wajada, yajidu. Macam dekat surah Qul huwallah, walada yalidu, ya tak? Walada yalidu. Maka datang lam yalid, ya tak? Wajada yajidu, wajaba yajibu, alaihim kafarah, kena bayar kafarah. Atas suami-suami kena bayar kafarah. Itu ada soalan daripada ustazah, bagaimana kalau dia menyamakan dengan mahram tapi bukan mak dia? Disamakan dengan adik dia ke, disamakan dengan, maknanya kita kata yang mahram dia lah, mak saudara dia ke, dan sebagainya. Ada niat untuk mengharamkan, tak mau bersedap-sedap, itu zihar lah, walaupun dia tidak kaitkan dengan ibu tapi dikaitkan dengan mahram, maka zihar juga. Jadi PN ni macam-macam, tak semiok pun ada. Kalau ada yang Arab memang di jahiliah tu memang itu. Arab inilah dia yang berleluasa dalam usaha untuk maknanya melepaskan ataupun menceraikan tanpa ada sebarang, maknanya kita kata ketentuan tarikh masa, tanpa ada ketentuan, maknanya dijadikan dia haram berterusan. Jadi terkontang kantin lah kat isteri ni, apa kesudah aku ni nak kata cerai dok juga. Tapi itulah dia cara orang Arab menyeksa orang perempuan. Dia deranya kopi tu macam-macam, ya tak? Mana ngira kan? Jadi Islam datang merombak lah. Islam datang re-engineering balik, ya tak? Membentuk balik supaya biar ada peraturan lah, biar ada tempoh, biar ada masa, begitu, ya, biar ada jalan keluar. Itu cara Islam lah.
kena file kan. Amin kita kata bahawa mau tak mau benda satu. Tak satu dulu. Tolak satu dulu. Tolak raj'i lah. Tolak raj'i dulu. Sebab maknanya kita kata belum ada apa-apa lagi. Belum ada apa-apa lagi. Jadi maknanya dia raj'i. Dia raj'i. Maknanya jatuh tolak satu. Tapi dengan lafaz. Maknanya kamu pun niat kamu cakap apa itu? Sebenarnya niat aku nak jatuhkan dia tolak. Begitu saja. Begitulah. Satulah. Raj'i lah. Belum lagi bain belum. Bain ni li'an je. Li'an, khulu', itu bain. Khulu' ni macam tebus tolak lah. Li'an ni macam iaitu laknat 4 kali tu, 4 campur 1 tu. Itu memang akhirnya menjadi bain. Ya tak? Ataupun dah 2 kali, ini baru nak mula. Jadi balik cerita merampuh tadi. Kalau merampuh itu dengan niat untuk tidak berseronok dengan dia, memang jatuhlah zihar. Tapi yang kes-kes yang berlaku dalam masyarakat kita bukan kes merampuh sangat, tapi suara you ni macam suara mak ai, itu tak apa kan, merdu-merdu, lemak-lemak, seruling bambu, itu tak apa, itu tak masalah. Dulu kan ada seruling bambu bawah pokok manggis kan, kan. Malam-malam itu lepas isyak kan ada benda lain masa tu. Jadi dia saja tiup depan pokok manggis tu, rumah sebelah tu ada anak dara. Ya Allah, cerita lama dah, cerita lama dah. Lain soalan? Dia katalah takdirnya memang dia niat dia nak tolak. Jadi lafaz zihar tu masih lagi lafaz kinayah, bukan lafaz sorih. Kan kita nak tolak ni ada 2, lafaz yang sorih dengan menggunakan perkataan cerai, tolak, pisah. Tapi ini dia masih lagi guna lafaz kinayah, iaitu zihar. Bila guna lafaz zihar, lafaz tu lafaz kinayah, maka hakim akan bertanya, apa niat kamu bila kamu sebut zihar tu? Dia kata, saya punya niat nak tolak dia. Kalau apa itu jatuhlah. Ya, katalah seseorang lelaki kata, kamu baliklah rumah orang tua kamu, apa niat kamu cakap apa itu? Niat untuk jatuhkan talak lah. Jatuh satu. Semua tu statusnya satu lah. Balik cerita tadi lah, maknanya jatuhnya satu lah, bukanlah bain, raj'i. Masih ada peluang lagi lah, ya, masih ada peluang lagi. Kena juga. Kena juga. Jangan. Nak kena juga, ya tak? Jadi 2 kenanya weh. Jadi maknanya di situ, oleh kerana dia dah ada niat nak mencerai satu, kemudian kalau dia nak bersama dalam iddah itu, nanti dulu bang, 36 kilo 36 kilo bang, apa 36 kilo? It'am sittina miskina. Apa nama? Sittina miskina. Kamu cakap apa? Aku tak tahu. Surah surah Mujadilah. Kamu dapat mana? Ngajilah kata. Itulah ceritanya. Hiya tu apa? Kafarah tu. Kafarah tu hiya tu dianya iaitu kembali kepada kafarah itu, ya. Hiya ni pronoun ganti nama kepada kafarah. Hiya yakni kafarah itu ialah itqu raqiq. Itq, bebaskan hamba, ya. Itqu raqiq maknanya bebaskan hamba. Itqu tu maknanya atiq, ya, bebaskan hamba. Min qabli, sebelum yata'asyara mu'asyaratal azwaj, sebelum mereka bergaul macam bergaulnya suami isteri, ya. Qabli an yata'asyara mu'asyarah. Mu'asyarah ni maknanya pergaulan azwaj, suami isteri. Sebelum mereka bergaul suami. Hadzal hukmu, inilah dia hukum alladhi, yang syara'ahu Allah, yang telah disyariatkan oleh Allah, lakum, wa huwa zajrun, dia adalah zajrun, templakan, satu templakan, lakum, bagi kamu. Ini satu templakan lah. Kan kita selalu juga guna perkataan templakan ini bila ada press statement ke apa ni kita kata kenyataan akhbar ke, menemplak
Bahasa tu ya, menemplak. Jadi zajar ini satu templakan kepada suami. Ya tak? Satu templakan kepada suami. Kafarah ini satu templakan. Bila suami dengar tu, hui berat ni. Itulah. Supaya litatruku hadza tahrim linisaikum. Li tu supaya lam pada li tu dipanggil lam ta'lil. Ta'lil tu illah lah. Illah. Supaya kamu tatruku. Taraka, apa makna taraka? Tinggalkan. Orang kata man taraka salata, kan? Man taraka salata muta'ammidan, ya tak? Siapa yang meninggalkan sembahyang. Jadi taraka tu maknanya tinggal. Taraka yatruku, tatruku, tinggalkan hadza tahrim, yang kamu telah haramkan diri kamu bagi isteri-isteri kamu. Tinggalkanlah perbuatan ni, jangan dah, tak usahlah, ya tak? Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sendirinya lepas itu zihar tu akhirnya merosotlah di Madinah tu, tak adalah dah. Masyarakat tak adalah mengamalkan zihar dah. Maka Allah itu khabir, amat mendalam, amat teliti, bi kulli a'malikum, bi dengan kulli, setiap a'malikum, amalan-amalan kamu. Tak ada terlepas daripada hukum Allah, ya, dan Rasulnya. Itu maknanya ceritanya. Dia tak boleh adinda, tak boleh adinda. Kekanda dah buat salah. Nantilah adinda puasa lah dulu, kan? Ngapa abang? Kanda kena cari 36 kilo. Siapa bang 36 kilo tu? Kecil no budak tu. Bukan budak, bereh. Itulah, kena khabar sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai pemimpin jangan diikut ragam. Pemimpin jangan ikut ragam rakyat. Maksudnya dengar tu dengarlah, tapi kalau dah ada syaratnya, tak boleh dinda, oi, tak boleh, kan? Dia dah manggil, kan dah, kata ya, dari hujung dah. Dinda, kata ya. Tak boleh khabarkan. tak boleh. Astagfirullahalazim. Itu dia Cik Mat mengira, kan? Hukumnya dah kopi tu, kan? Dah hukumnya kopi tu. Sudah. Jadi berat lah Cik Mat pun berat. Lagi Cik Mat? Jadi kita berhenti situ weh. Ya tak? 6.20 dah. Kita berhenti dekat faman lam yajid raqiqan. Ya tak? Tak jumpa hamba, ya tak? Lam yajid raqiqan. Tadi kita kata raqabah, ya. Ini kemudian disebut pula perkataan raqiq. Jadi raqiq pun dengan makna hamba juga, ya. Raqabah, raqiq sama, ya tak? Sama ertilah, ya, sama erti. Kalau kita kadang-kadang sebut sahaya, ya tak? Hamba sahaya, ya tak? Ada soalan lain? Sila. Fasiyam, kemudian tahrir dia dengan isim, dengan isim. Walaupun isim tapi dengan makna fa'il, walaupun dia datang dengan isim tapi dengan makna fa'il, maknanya sum, maknanya harrir, maknanya it'am, maknanya dia sebenarnya bila dia datang dengan isim menunjukkan affirm, kukuh lagi. Dia datang dengan fa'il, dia datang dengan isim tu lagi kuat sebenarnya daripada fa'il. Isim lagi kuat daripada fa'il, ya. Biasanya datang dengan bentuk fa'il, ya, imperatif, fa'il amar. Tapi bila dia datang dalam bentuk noun, sebenarnya lagi kukuh daripada imperatif itu. Itu dari sudut balaghahnya, ya, dari sudut balaghahnya. Makna tahqiq, to confirm and to affirm, maknanya. Atau tiga-tiga tak dapat, berhutanglah. Tiga-tiga tak dapat, berhutang. Jadi jalan yang sebaiknya, lepaskanlah lah suami isteri tu, lepaskanlah lah. Pasal dah tak boleh tiga-tiga weh. Tiga-tiga tak boleh, berhutanglah. Carilah jalan apa juga. Itu yang di zaman Nabi tadi.
Inilah kata Nabi, biar saya le bayar separuh. Puasa dia tak larat, nak bebas hamba tak larat. Ginilah kata Nabi, biar saya bayarkan, saya maknanya saya bayarkan, saya carikan 30 untuk 30 fakir miskin saya, kata Nabi. Lepas tu kata di isterinya, saya pun itulah ya Rasulullah, saya bagi 30. Lepas tu terkumpullah 60 tu. Serah kepada Aus bin Samit. Aus bin Samit, ni dia bayar kafarah. Ni dia bayar kafarah. Walaupun daripada isteri sekalipun, ketika itu bukan soal suami isteri, ketika itu nak membantu seseorang untuk maknanya dia bebas daripada dosa dia. Itu membantu seseorang untuk bebas daripada dosa. Tuan-tuan dan puan, ini semangat orang dulu-dulu. Orang yang kurang dibantu. Itu semangat orang dulu-dulu lah. Demo kan, para sahabat pergi rumah Saidina Ali, ya. Pergi rumah Saidina Ali, Saidina Umar, Osman, ini di last, ya. Lepas tu kita tutup. Tengok-tengok laweh, apa, tak ada. Saidina Ali ni banyak keluar, dia banyak di sempadan, ya, banyak sempadan. Tu kan, tak apa, tak ada rumah laweh, dia tak ada barang. Jadi dia mau pembincang-bincang, mau kita bantulah. Ya, mau kita bantulah Ali ni, ya tak? Antor le baru oni ngantor ni, ronti ngantor tepung, roni ngantor gandum, macam-macam lah ngantor ni, ya tak? Lepas tu dah hantar, esok ni sahabat-sahabat ni pergi datang ke rumah Ali lagi. Tahu rumah Ali? Hai, laweh juga ni, mana pergi yang dah, kan? Mana pergi, kan? Kata Saidina Ali, saya ambil yang perlu untuk saya dengan Fatimah je lah. Lain tu ada orang lain yang memerlukan, saya bagi demo pula. Tuan-tuan, ini semangat orang dulu. Dia bukannya mikirkan diri dia je, dia mikir orang lain, ya tak? Dia meringankan beban orang lain. Jadi pemikiran opini nak dipasak ni, kita jangan bila orang tu tak upaya dan tak itu, kita hina dia, ya tak? Kita kata dia, tak usah. Kita bantu daripada kita hina, daripada kita kata, biar kita bantu dia, ya. Maknanya orang yang tak upaya, pertama kita kena tanya apa sebenarnya tanggungan dia yang dia tak upaya. Kita tanya. Kedua, daripada kita hina, daripada kita kata, lebih baik kita cari jalan untuk bantu dia. Itulah cara Nabi, itulah cara Nabi dalam usaha dia membantu para sahabat ni tadi, ya tak? Aus bin Samit lah yang terlibat di sini, ya tak? Siapa nama isteri dia? Khawlah binti Tha'labah, ya, Khawlah binti Tha'labah. Ini kalau nak ambil sebagai case law lah, ya tak? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar wa ja'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.